Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Sabrina Baas dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 5 Jun 2024. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar KEPKAS sentiasa menyokong usaha Kelab Kapal Layar Kinabalu KYC bagi membolehkan kelab itu mempromosikan pelancongan sukan di Sabah. Ini kerana sukan kapal layar antara sukan diminati ramai dan berpotensi besar menarik pelancong tempatan dan luar negara berkunjung ke negeri ini. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Dato' Christina Liew berkata, dengan menganjurkan pelbagai kejohanan, KYC secara tidak langsung menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negeri menerusi sektor pelancongan. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan penutupan Pesta Keamatan KYC kali ke-36 dan Hari Terbuka Regata Sabah 2024 di Tanjung Aru. Dato' Christina berharap acara seumpama diadakan pada masa akan datang untuk mempromosikan sukan pelayaran sekaligus sebagai inisiatif mencungkil bakat baharu untuk diketengahkan ke peringkat lebih tinggi. Kira-kira 80 orang menyertai acara berkenaan yang dianjurkan bersama KYC dan Persatuan Pelayaran Sabah. Majlis Perbandaran Tawau MPT disaran mewujudkan Bulan Pelancongan dalam kalender aktiviti tahunan di daerah itu. Ia sebagai inisiatif mempromosikan daerah Tawau sebagai salah satu destinasi pelancongan menarik di Sabah. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Dato' Nizam Abu Bakar Titingan yakin pendekatan itu mampu menarik lebih ramai pelancong ke negeri ini, terutama di Tawau, untuk menyertai aktiviti yang dianjurkan. Kita harapkan termasuk juga agensi-agensi lain dan juga syarikat-syarikat swasta yang dapat sama-sama mempromosikan Tawau ini dengan berganding bahu atau bekerjasama, sama ada dari segi idea ataupun dari segi dana. Mereka juga boleh memainkan peranan untuk mempromosikan Tawau ini sebagai satu destinasi pelancongan. Dato' Nizam ditemui media selepas merasmikan program Like Fest Keamatan 2024 di Kompleks Sukan Tawau. Sementara itu, Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan, Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi berpendapat program berkenaan berupaya menjana ekonomi peniaga sekaligus menjadi platform kepada usahawan mengetengahkan produk mereka. Penganjuran program-program sebegini sudah pastinya dapat merancakkan lagi dan mempelbagaikan lagi sumber pendapatan, terutamanya usahawan-usahawan yang ada di daerah Tawau ini. Jadi selaku Pembantu Menteri Pembangunan Industri dan Keusahawanan, saya menyambut baiklah sebarang aktiviti ataupun program yang menjurus kepada peningkatan ataupun dapat membantu lagi usahawan-usahawan di daerah Tawau ini. Dia memang mahu satu Malaysia, kalau boleh satu dunia tahu tentang Tawau, apa kelebihan Tawau, apa yang ada di Tawau. Jadi inilah salah satu inisiatif saya untuk saya berikan kepada komuniti yang ada di Tawau. Kira-kira 25,000 pengunjung memeriahkan program Like Fest Keamatan 2024 yang berlangsung 4 hari bermula Sabtu lalu. Majikan di negeri ini diminta menghubungi Jabatan Tenaga Kerja JTK bagi mendapatkan maklumat tepat terutama berkaitan Undang-Undang Perburuhan. Langkah itu penting bagi mengelak para majikan dikenakan tindakan penguatkuasaan akibat melanggar Undang-Undang Perburuhan. Pengarah JTK Sabah, Wan Zulkifli Wan Setapa berkata, sepanjang tahun 2023 hingga 15 Mei lepas, 3,844 majikan didakwa dan disabitkan pelbagai kesalahan. Daripada jumlah itu, kesalahan tertinggi melibatkan kontrak perkhidmatan dan daftar pekerja. Saya menyeru kepada majikan-majikan di negeri Sabah supaya jika perkara yang mereka tidak tahu berkenaan dengan undang-undang, bolehlah berhubung dengan Jabatan Tenaga Kerja yang berdekatan untuk mendapat lebih banyak maklumat-maklumat berkaitan dengan Undang-Undang Perburuhan agar apa yang mereka lakukan itu tidak melanggar undang-undang dan tidak dikenakan apa-apa penguatkuasaan seperti pendakwaan dan juga kompaun. Wan Zulkifli berkata demikian kepada pemberita selepas operasi bersepadu bagi menguatkuasakan Undang-Undang Perburuhan Wilayah Sabah di Kota Kinabalu.
Terdahulu beliau memaklumkan JTK Sabah berjaya mengutip 38 juta ringgit jumlah tunggakan gaji daripada majikan dan telah membayar kembali kepada 10,586 pekerja terlibat. Justru, pekerja diminta melaporkan segera sebarang pelanggaran bayaran gaji mengikut Perintah Gaji Minimum PGM kepada JTK bagi membolehkan tindakan sewajarnya diambil terhadap majikan ingkar. Kurang upaya fizikal bukan penghalang untuk hidup berdikari. Ini dibuktikan oleh 2 orang kurang upaya OKU di Nabawan yang berjaya memiliki perniagaan kecil-kecilan berkat sokongan keluarga dan bantuan modal daripada kerajaan. Wartawan Duli Simon ada butirannya. Aliuddin Ongkotom, 33 tahun dari Kampung Pulutan tidak mampu berjalan sejak kecil. Namun anak ketiga daripada 5 orang adik-beradik ini begitu cekal menghadapi cabaran hidup sebagai OKU. Bantuan yang diterima daripada kerajaan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menceburi perniagaan runcit dengan bantuan ahli keluarga. Bermodalkan bantuan sekali bayar berjumlah RM2,700 di bawah 2 Years Exit Program 2YEP, Aliuddin membuka sebuah kedai runcit. Walaupun anak saya ini seorang OKU, tapi saya bersemangat untuk beliau menyuburi bidang perniagaan lah. Jadi begitu juga dengan istri saya, dia sama-sama jugalah untuk bekerja untuk melayani pelanggan-pelanggan yang datang membeli di kedai anak saya lah. Perasaan saya memang bagus lah. Dapat buka ada sedikit-sedikit duit lah. Kalau tiada ini kedai susah saya dapat duit begitu. Seperti juga maju macam orang lain juga. Berkat kegigihannya, Aliuddin mampu mendirikan sebuah rumah. Kami tetap bersemangat untuk membantu dia sehingga dia berjaya dan membina sebuah rumah. Sementara itu, Rabiatul Adawiyah Jam, 22 tahun, yang dilahirkan normal, mula menghadapi masalah untuk berjalan pada tahun 2014 ketika berusia 8 tahun. 2 tahun kemudiannya, Rabiatul tidak lagi mampu berjalan dan bergantung sepenuhnya kepada kerusi roda. Namun, ia bukan penghalang untuk Rabiatul mengembangkan minatnya dalam bidang jahitan manik sehingga mampu menghasilkan produk untuk dijual. Saya mau kasih semangat anak saya kemajuan bisnis buat manik-manik sama menjual makanan supaya dia semangat mau maju kejayaan dia. Geran RM10,000 di bawah program pemerkasaan ekonomi EEP Pertubuhan Pemulihan dalam komuniti PPDK Nabawan menjadi titik tolak penglibatan Rabiatul dalam bidang perniagaan. Saya yakin pada diri saya, masa depan saya macam akan bangkit dalam hidup saya begini. Terima kasih kepada guru-guru PDK karena bimbing saya macam beginilah. Dan ibu bapa saya yang membinakan saya dan beri sokongan kepada saya. Aliuddin dan Rabiatul merupakan antara 71 pelatih PPDK Nabawan yang dibantu hidup berdikari. Mereka perlu juga bimbingan secara berterusan agar mereka ini sentiasa meningkatkan perjalanan ekonomi mereka. Bukan saja bantuan dari kebajikan agar mereka dapat berdikari dan terus berdikari dan maju ke hadapan sehingga mereka berjaya. Semoga kegigihan Aliuddin dan Rabiatul menjadi pembakar semangat kepada OKU lain untuk terus berusaha sehingga mampu berdikari. Duli Simon, RTM. Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.